Alhamdulillah diberikan kepercayaan sekali lagi untuk menjadi calon bagi penggal yang kedua. Alhamdulillah. So saya bersyukur sangat kepada Allah sebab peluang sekali nampaknya 4 penjuru. Tapi itulah, itu kebiasaannya lah waktu pilihan raya begini, sebab dalam kita mengamalkan demokrasi, kita membenarkanlah perkara ini tidak menjadi masalah, itu perkara biasa. Sebab yang menentukan adalah rakyat. Saya lebih suka menggunakan approach personal touch. Saya katakan demikian, maknanya bermaksud bukanlah kita hanya melalui majlis-majlis yang besar. Bagi saya lebih suka kepada majlis-majlis yang kecil bagi satu-satu tempat, supaya kita lebih dapat berhubung langsung dengan rakyat. Sebab saya rasa itu lebih bermakna kepada rakyat daripada kita mengadakan majlis-majlis besar. Jadi saya rasa kempen saya lebih bertumpu kepada kumpulan-kumpulan kecil, ya, supaya ianya dapat berbentuk lebih pribadi. Untuk pembangunan, bagi saya saya bagikan pembangunan pada 2 jenis. Pertama, pembangunan fizikal. Pembangunan fizikal ini merangkumi jalan raya, bekalan elektrik, bekalan air. Dan untuk yang pertama ni, pembangunan fizikal, alhamdulillah saya rasa hampir dah melebihi 90% mendapat bekalan elektrik. Cuma bekalan air saya rasa hampir 85%. Dan insyaAllah untuk kawasan-kawasan yang begini, yang masih lagi belum mencapai tahap 100%, diberikan peluang kali kedua, inilah kerja kita, ya, akan diusahakan. Dan bagi kawasan-kawasan yang telah dibangunkan lengkap, kiranya lengkap dari segi pembangunan asas, kita akan meningkat ke satu tahap lebih tinggi lagi, iaitu pembangunan modal insan. Ya, pembangunan modal insan ini adalah bertujuan untuk sama-sama lagi membangunkan kawasan, bukan hanya tadi kita fikirkan tentang fizikal tadi, tapi kita nak bangun, membuka minda rakyat kita supaya kita mengangkatkan kedudukan kita, contohnya dari segi ekonomi, ya, kita angkatkan lagi daripada apa yang kita ada sekarang ini. Sebab saya yakin dengan kemudahan asas yang diberikan sekarang ini, ianya memudahkan lagi untuk masyarakat kita, contohnya memasarkan, mengeluarkan hasil, dan ini secara langsung akan meningkatkan ekonomi rakyat kita selaras ataupun sejajar dengan hasrat kerajaan kita ke arah ekonomi yang berpendapatan tinggi. Ya, nasional saya rasa tidak banyak mempengaruhi juga untuk kawasan kita. Sebab bagi kawasan kita, saya hanya lihat kalau nak jadikan isu mungkin hanya isu tanah, tapi insyaAllah isu tanah sekarang ini telah di-handlekan secara baiknya, sebab kita tahu tanah itu merupakan isu yang sangat-sangat sensitif dan dekat di hati rakyat. Tapi alhamdulillah sekarang ini kerana seperti yang dikatakan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, mendengar denyut nadi rakyat, dan kerana itulah inisiatif baru Tanah NCR dilaksanakan sekarang ini, di mana dibuat penyukatan perimeter, dan ini lebih rasa selamatlah masyarakat kita bila tanah itu disukat secara perimeternya, dan mereka akan rasa selamat. Jadi saya rasa ini akan membantu banyak rakyat kita, dan ianya juga akan menangkis propaganda negatif yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Ya, jadi saya tidak nampak adanya isu lagi sebenarnya yang akan dibangkitkan, sebab kita dah sedaya upaya membawa pembangunan itu ke satu tahap yang jauh lebih baik daripada yang sebelum ini. Melihat kepada apa yang telah kita buat sebelum ini, sebab kita boleh bandingkan. Contohnya pada tahun 2006, banyak daripada kawasan yang ada sekarang ini kita terpaksa naik bot, ya, untuk pergi ke kawasan itu. Jadi bermakna terdapat satu peningkatan yang amat jelas, satu lonjakan pembangunan yang amat jelas. Bila mana sekarang ni bot dah tak ada dah. Ya, bot kalau ada pun hanya tinggal untuk buat riadah memancing. Ya, itu satu. Yang kedua, yang juga amat ketara sekali terutama bagi masyarakat kita di kampung adalah bila kita memberikan bekalan air dan elektrik. Ya, contohnya elektrik, kalau dulu menggunakan generator dengan harga minyaknya, dan sekarang tak ada lagi, ya. Dan begitu juga bekalan air. Kalau sebelum ini kena pakai bekalan air melalui takungan air hujan ataupun daripada kolam. Dan alhamdulillah sekarang ini banyak daripada tempat kita sudah mendapat bekalan air bersih. Dan di samping itu banyak lagi kawasan yang sedang dalam proses ke arah projek bekalan air kita ini. Ya, jadi saya tak menampakkan adanya isu, kecuali isu itu sengaja diada-adakan.
dan menyentuh sentimen rakyat. Itu sebagai satu keuntungan kepada kita, sebab kita boleh memperlihatkan kepada rakyat kalau dalam parti itu sendiri tidak dapat nak bersatu, ataupun antara pakatan pembangkang itu tidak dapat bersatu, jadi macam mana kan kiranya untuk mentadbir sesuatu negeri atau negara. Jadi inilah bahan yang kita akan gunakan untuk menyedarkan rakyat kita, ya, sebab keluarga sendiri pun masih lagi tidak dapat diuruskan, ya, asyik nak berkelahi, asyik nak mengambil alih di antara satu sama lain. So, ini merupakan satu perkara yang boleh kita nak perlihatkan kepada masyarakat, ya, kepincangan yang ada kepada pakatan Pembang, sebab mereka sudah selalu menyuarakan juga tentang perbandingan. Ya, jadi saya suka apabila diberikan bila mereka yang mengesyorkan atau memperlihatkan kepada saya perbandingan. Jadi maknanya kalau dilakukan perbandingan antara apa yang dilakukan oleh Kerajaan Barisan Nasional dengan apa mungkin kalau ada yang telah dilakukan oleh pihak Pakatan Pembangkang yang nampaknya sampai sekarang tak ada. Jadi ini menunjukkan dengan jelas dan rakyat amat menyedari hakikat bahawa Barisan Nasional serius dalam pembangunan. Barisan Nasional serius dalam melaksanakan apa yang dijanjikan. Ya, jadi itu satu perkara yang sangat-sangat ketara, terutama di tempat kita di sini. Tarik sekali bila dia kata berubah. Sebenarnya perubahan itu sudah berlaku dalam Kerajaan Barisan Nasional kita. Banyak perubahan telah dilakukan. Ya, sebab bagi kita, ya, dalam Kerajaan Barisan Nasional kita memang berubah. Sebab kalau kita tidak berubah, memang tidak akan berlaku pembangunan. Jadi apa yang kita lihat sekarang ini adalah bukan saja berubah, malah transformasi berlaku. Ya, jadi saya tak nampak perlunya ada laungan daripada pihak pembangkang mengatakan perubahan berubah, sedangkan dalam Barisan Nasional itu sendiri sudah jauh berubah daripada beberapa tahun yang lepas. Tak payah kita lihat jauh ke belakang 20 tahun, tapi kita lihat beberapa tahun yang lepas kita sudah lihat satu perubahan yang amat ketara. Ya, dari segi pemikiran, dari segi perancangan, dari segi apa yang dilaksanakan. Saya ambil lagi balik satu contoh tentang penyukatan tanah. Itu sudah satu perubahan. Ya, kalau sebelum ini tanah NCR tidak disukat, ya, sebab ianya secara otomatis dipunyai oleh satu-satu kumpulan masyarakat itu. Tapi sekarang kerana mendengar rungutan rakyat mengatakan rasa tidak selamat bila tanah itu tidak disukat, okey, jadi sekarang dilakukan inisiatif baru tanah NCR. Itu satu contoh yang amat kita. Kita boleh kata cermin dirilah. Itu penting. Cermin diri. Jangan hanya nak kata orang berubah, tapi dalam diri dia sendiri tak ada menampakkan perubahan. Malah kita melihat cara pentadbirannya pun, kita lihat katanya orang lain itu kronisme lah, ya, nepotisme lah. Kemudian kita lihat pada dirinya sendiri. Parti itu di-run, dikendali oleh keluarga. Jadi kita nak katakan orang, kita sendiri macam mana. Sebab itulah saya lebih suka kata cermin diri dulu. Ya, jadi kepada rakyat kita harap kita dapat melihat perkara ini. Ya, orang kata cakap tak serupa bikin, atau bikin tak serupa cakap. Ya, kita masih lagi memerlukan pembangunan. Ada bahagian, ada tempatnya kita masih memerlukan pembangunan fizikal, dan ada tempatnya kita lonjakkan ke satu tahap yang lebih tinggi, pembangunan minda, itu pembangunan modal cara total calon-calon yang bukan Barisan Nasional. Sebab setakat ini calon yang bukan Barisan Nasional hanya tahu berjanji, hanya tahu bercakap, hanya tahu mengeluarkan propaganda. Mereka saya katakan sebagai politik propaganda, tapi Barisan Nasional politik reality. Kita cakap, kita buat. Jadi itu realitinya.